Apa pula drama PN kali ini? Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, tidak wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan kerajaan Madani seperti yang didakwa oleh pemimpin Perikatan Nasional PN. Ketua Whip Kerajaan Perpaduan itu berkata tiada sebarang draft dokumen diserah atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lalu. Saya tegaskan sekali lagi dalam pertemuan saya bersama wakil-wakil pembangkang minggu lalu, tiada sebarang dokumen diberi oleh pihak kerajaan Madani maupun pihak pembangkang. Ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka, malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun, menurutnya dalam satu kenyataan di lapor bernama. Beliau turut menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid daripada Bersatu yang membangkitkan isu mengenai draft itu akan meminta dokumen tersebut daripada Hamzah. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak, katanya. Pada 22 Mac lalu, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima draft dokumen yang memperinci perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil turut menafikan kenyataan Hamzah berhubung perkara tersebut dan mengesahkan pertemuan Fadilah dengan Ketua Pembangkang itu hanya untuk mendengar pandangan mereka. Menteri Komunikasi itu berkata Kerajaan Perpaduan telah meneliti perbincangan tersebut dan dijangka membuat tindakan susulan termasuk mengadakan perbincangan di peringkat Majlis Pimpinan Kerajaan Madani yang akan diadakan nanti. Buat masa ini kita tidak dapat sesuatu yang substantif daripada pihak pembangkang, jadi kita kena go back to the drawing board. Jika ada ahli parlimen pembangkang yang merasakan perbincangan ini agak lambat, jangan salahkan kerajaan. Mereka kena tanya kepada ketua pembangkang kenapa ia lambat. Katanya kepada pemberita, pembangkang sepatutnya berbesar hati menerima dan menandatangani perjanjian dengan kerajaan jika benar memikirkan kepentingan, keperluan serta kebajikan rakyat. Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan percaya tiada terma pelik dalam perjanjian itu yang harus ditakuti, melainkan pembangkang masih berkeyakinan boleh mengambil kerajaan. Bincang elok-elok, saya percaya tiada apa-apa masalah dengan terma perbincangan itu. Kalau katakan PMX nakkan sokongan, kita sudah ada 2/3. Jadi sekaranglah masanya untuk mereka duduk berbincang agar peruntukan boleh turun ke kawasan masing-masing dan digunakan untuk kebajikan rakyat. Cuma yang jadi isunya, mereka masih lagi berkeyakinan boleh mengambil alih kerajaan ini. Sebab itu kita dengar macam-macam langkah. Namun makin ramai ahli parlimen mereka sokong Anwar. Ini satu signal mereka tidak yakin dengan kepimpinan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan PN itu sendiri. Katanya, Muhammad Sani yang juga pengarah pilihan raya Parti Amanah Negara berkata perjanjian sebegitu bukanlah perkara baharu kerana Pakatan Harapan PH juga menandatanganinya semasa pemerintahan lalu. Kalau tengok balik sejarah lepas ketika Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Anwar bersama kepimpinan PH bersetuju untuk tandatangani perjanjian kerana kita mahukan kestabilan memandangkan negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Sekarang ini bila beliau jadi Perdana Menteri dengan jiwa besar perkara sama dilakukan dan syaratnya berunding dengan timbalan Perdana Menteri jelasnya. Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan yang juga ahli jawatan kuasa DAP pula menyambut baik permulaan rundingan di antara kerajaan dan pembangkang. Saya fikir ini boleh menoktahkan terus sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Tentang terma rundingan, saya fikir seperti mana-mana rundingan sudah tentu ada perbincangan apa dipersetujui dan tidak dipersetujui. Proses itu harus berlangsung supaya akhirnya kedua-dua dapat capai kata sepakat jelasnya. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Labuan Datuk Indra Dr. Suhaili menyarankan PN menerima sahaja tawaran perjanjian peruntukan pembangunan tahunan ahli parlimen pembangkang daripada Kerajaan Madani demi rakyat. Jelas wakil rakyat Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu dengan perayaan Aidilfitri menjelang tiba, langkah menandatangani perjanjian berkenaan sekurang-kurangnya dapat membantu ahli-ahli parlimen pembangkang untuk menggunakan peruntukan itu demi membantu rakyat selain pelaksanaan pelbagai aktiviti kebajikan di kawasan masing-masing. Menurut Suhaili, perjanjian itu perlu dimeterai dalam format CSA ataupun Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan demi menjamin kestabilan pentadbiran Kerajaan Madani sehingga pilihan raya umum ke-16 PRU16. Perjanjian yang bakal ditandatangani oleh PN dan kerajaan juga mestilah dalam format CSA, mencontohi perjanjian CSA termeterai di antara kerajaan pimpinan Ismail Sabri bersama Pakatan Harapan PH sebelum ini.
Dengan kes duluan perjanjian CSA sebegini sudah wujud, apalagi yang menjadi masalah besar kepada PN untuk menerimanya. Anggap sahajalah perjanjian CSA ini sebagai dokumen gencatan politik antara kerajaan dan pembangkang sehingga PRU 16 pada tahun 2027. Lagipun Yang di-Pertuan Agong pun sudah bertitah sebelum ini agar semua pihak perlu mengetepikan persengketaan silam dan fokus dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. PN dan kerajaan kena akurlah, katanya, kepada Sinar Premium. Benar, blok pembangkang sepatutnya bersikap terbuka untuk menerima perjanjian pemberian peruntukan ahli parlimen pembangkang tanpa mengemukakan sebarang syarat ketat. Langkah ini penting supaya kerajaan dapat memfokuskan usaha mempercepatkan proses pembangunan negara di samping mengukuhkan ekonomi rakyat. Sekiranya pembangkang kekal hendak menjadi pihak semak dan imbang selepas perjanjian ini, mereka perlu menunjukkan sikap profesional dalam menegur kerajaan dan bukan memainkan sentimen peribadi. Adalah sewajarnya pembangkang perlu muhasabah diri dan jangan gunakan alasan ditindas jika tidak mendapat peruntukan kerana peluang sudah pun diberikan. Sepatutnya diterima dengan hati yang terbuka. Sebelum ini mereka mendakwa kononnya dizalimi, tapi bila diberikan tawaran nak adakan perjumpaan, kemudiannya nak kaji dahulu apa tujuannya. Jika bahasa untuk mempamerkan kononnya kerajaan mengamalkan satu demokrasi yang mahal, terima sahajalah sebagai pembangkang yang konstruktif. Noktah.